Baik, jadi sekarang kita lihat dulu apakah perbezaannya di antara takwil ahli sunnah dan takwil batiniyah. Kerana orang batiniyah akan kata, ataupun selain daripada batiniyah akan kata kepada kita, apa beza kamu dengan batiniyah? Batiniyah pun takwil, kamu pun takwil, kan? Kamu pun suka takwil ayat Quran, takwil sifat Allah, kan? Jadi kamu dengan batiniyah ni lebih kurang sama je, tak jauh beza. Jadi sekarang kita lihat di manakah perbezaan takwil ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama Islam, para ulama yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Apakah beza takwilan yang mereka buat dengan takwilan yang golongan batiniyah buat? Pertama sekali, takwilan yang mereka buat adalah dengan kaedah dan disiplin. Manakala takwilan yang dibuat oleh golongan batiniyah ini adalah takwilan yang sembrono dan berwenang-wenang seperti yang kita lihat tadi. Kaabah Nabi, pintu Ali, Safa Nabi, Marwah Ali, apa kaitan? Tak ada munasabah langsung. Tidak ada kaitan langsung antara lafaz dan makna tu. Lafaz tersebut langsung tidak menanggung makna-makna yang mereka dakwakan itu. Tetapi ahli sunnah wal jamaah mereka takwil dengan kaedah. Apa kaedah tu? Ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan kaedahnya al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asal pada kalam, asal pada apa yang kita faham, apa yang kita faham daripada teks agama, asalnya adalah hakikat. Tidak boleh ditakwilkan asalnya. Takwil hanya boleh dilakukan ketika memerlukan. Takwil hanya boleh dibuat apabila keadaan memerlukan. Bukannya buat pada semua perkataan. Satu perkataan jumpa takwil. Qul huwallahu ahad pun takwil. Bukan macam tu, kan? Seperti yang disebutkan oleh Al-Jili, Qul huwa Allah, maksud dia Qul Nabi Muhammad tu Allah, kan? Semua dia nak takwil. Ahli sunnah wal jamaah tak macam tu. Ahli sunnah wal jamaah al-aslu fil kalam al-haqiqah. Tuhan kata macam ni lah mula-mula. Kalau ada percanggahan, kalaulah kita mengambil maksud zahir, maksud hakikat tu ada percanggahan dengan teks yang lain, baru takwil. Kita akan buat contoh selepas ini. Yang kedua, mengikut kaedah ihtimal dan rujukan bahasa Arab. Mesti kena rujuk perkamusan bahasa Arab. Mesti kena tengok konteks, teks dan konteks dalam ayat itu. Baru kita takwil ikut kesesuaian penggunaan yang ada dalam bahasa Arab. Ada pun golongan batiniyah ni tak ada kaedah bahasa Arab, kan? Hadas besar maksud dia sebar rahsia. Mai ikut mana? Tak ada pun penggunaan bahasa Arab macam tu. Sedangkan wahyu ini diturunkan dalam bahasa Arab. Tuhan memilih wahyu diturunkan dalam bahasa Arab dengan tujuan supaya kita memahami maksud-maksud seruan dan maksud-maksud kata-kata Allah itu dalam bekas bahasa itu sendiri, dalam bekas bahasa Arab itu sendiri. Menurut bekas, menurut alat bahasa Arab itulah kita faham maksud dan tujuan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, larangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi alat untuk kita faham teks Al-Quran adalah bahasa Arab. Yang pertama, takwil ada kaedah, ada disiplin. Ahli sunnah wal jamaah batiniyah tak ada disiplin, takwil je semua apa nak takwil. Yang kedua, mesti ikut bahasa Arab, mesti ikut konteks, mesti ikut penggunaan bahasa Arab, mesti ada ihtimal dalam bahasa Arab. Takwilan kita itu mesti ada warid, mesti ada penggunaannya dalam bahasa. Yang kedua, tak ada penggunaan bahasa pun golongan batiniyah ni. Takwilan mereka tidak ada kaitan dengan bahasa Arab, hanya ada bahasa hawa nafsu mereka saja. Yang ketiga, tujuan takwil ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mentakwil, ulama-ulama kita takwil tujuan dia untuk mengamalkan teks agama, i'malan lin nusus. Kerana teks-teks agama ni kesemuanya, bab kata Imam Ibn Qayyim, bab kata Imam Syatibi, teks-teks agama ni semua, teks yang banyak ni, Al-Quran daripada muka pertama sampai muka akhir, semua teks-teks hadis Nabi, semuanya ibarat nassun wahid, semuanya ibarat satu teks. Kalau kita nak faham teks di muka surat pertama, kita kena ingat teks di tengah dan teks di hujung, supaya tidak saling bercanggah dalam memberikan tafsiran Quran. Mesti kena selari, sebab semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalil akli juga, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita akal. Allah Ta'ala yang turunkan wahyu, Allah Ta'ala yang memberikan akal. Jadi mustahil wahyu yang Allah turunkan itu bercanggah dengan akal yang digunakan dengan cara betul. Akal yang kita gunakan untuk berfikir dengan cara betul mustahil akan bercanggah dengan wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Kerana wahyu itu dari Allah, akal ini juga dari Allah. Mustahil kedua-duanya
bercanggah, bahkan kedua-duanya saling sokong menyokong dan kuat menguatkan. Tujuan ahli sunnah mentakwil untuk mengamalkan teks, untuk mengaktifkan teks supaya saling selari dan konsisten, berbeza dengan batiniyah. Seperti Imam Al-Ghazali sebut tadi dalam peringatan pertama, tujuan mereka mentakwil adalah ibtalan lin nusus. Takwilan golongan liberal ataupun takwilan golongan modernis, takwilan golongan batiniyah, takwilan mereka untuk membatalkan teks. Tetapi ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama Islam mentakwil untuk i'malan linnas. Kita tengok contoh. Tengok kaedah pertama, ada kaedah, ada disiplin. Yang kedua bahasa Arab, yang ketiga tujuan untuk mengamalkan, untuk mendirikan dalil akli dan dalil naqli bersama agar konsisten. Kita tengok contoh. Ini adalah kitab Imam Al-Ghazali sendiri dalam Al-Mustasfa. Contoh ini telah disebutkan dalam bab yang lalu, tapi kita sebutkan juga di sini. Jadi kita tukil daripada kitab Al-Mustasfa, kitab agung Imam Al-Ghazali dalam ilmu usul fiqh. Fa'in qil, kalau ada orang kata orang Arab ni mereka faham daripada firman Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadih, Tuhan itulah yang qahir di atas hambanya, dan Tuhan itulah yang beristawa alal arsh, Tuhan itulah yang beristawa di atas arsh. Kalau kita kata, ataupun kalau dikatakan Arab memahami perkataan fawqa ibadihi ini sebagai maksud jihah, berada di arah atas secara fizikal, dan istawa dengan maksud duduk dan menetapi, waqad urida bihi ghairuhu fahuwa mutasyabih. Kalau orang kata macam tu kan, orang Arab faham fawq ni mesti arah fizikal atas. Orang Arab faham istawa ni mesti bersentuh, bertetapan atas arash. Apa jawapan Imam Al-Ghazali? Qulna hayhat, jauh sekali, bukan macam tu. Fa inna hadhihi, sesungguhnya perkataan fawq, perkataan istawa ni adalah kinayat wa isti'arat, adalah kinayah dan isti'arah yang digunakan oleh orang Arab. Yafhamuha al-mu'minuna minal Arab, orang Arab, orang yang beriman, mereka faham. Al-musaddiquna bi anna Allah Ta'ala laysa kamithlihi syai'. Jadi mereka memahami teks fawqa ibadih, mereka memahami teks alal arsy istawa, mestilah selari dengan laisa kamithlihi syai'. Itu yang kita sebut tadi, kaedah nombor 3. Mestilah tujuan dia, ulama ahli sunnah takwil, tujuan dia untuk mengamalkan teks. Mereka nak amalkan teks fawqa ibadihi, mereka nak mengamalkan teks istawa, mereka nak mengamalkan teks laisa kamithlihi syai', agar ketiga-tiga ayat ni selari dan tak bercanggahan. Jadi mereka takwil fawqa ini atas, mereka kata atas ni bukan atas fizikal, tapi atas maknawi, Tuhan maha tinggi. Istawa ni bukan maksud Tuhan duduk, tapi Tuhan menguasai dan mentadbir, supaya teks ini selari dengan ayat laisa kamithlihi syai'. Mereka percaya Tuhan tu fawq, tapi maksud fawq ni apa? Bukan atas fizikal. Mereka percaya Tuhan tu istawa, dia ada sifat istawa, tapi bukan maksud istawa tu duduk atas arash. Na'udzubillah. Kaedah pertama ada kaedah. Kaedah pertama, takwil asal mesti hakikat. Yang kedua, ikut bahasa Arab. Sekarang ni Imam Al-Ghazali sebut kaedah. Ini kinayah, isti'arah, orang Arab faham, orang yang beriman dengan Allah faham. Yang ketiga, i'malan linnas, untuk mengamalkan teks fawqa ibadihi, mengamalkan teks alal arsy istawa, agar selari dengan ayat laisa kamithlihi syai'. Wa annaha muawwalah, ayat ni ditakwilkan. Takwil macam mana? Takwil batiniyah ke? Bukan. Takwilatun tunasibu tafahumil Arab. Takwilatun tunasibu tafahumal Arab. Takwil itu mestilah bermunasabah dengan bahasa Arab. Cukup syarat. Ada kaedah, asal hakikat, hanya perlu takwil ketika memerlukan saja, ikut kaedah bahasa Arab. Yang ketiga, tujuan dia untuk mengamalkan teks agama. Ini teks yang pertama. Kita tengok teks yang kedua. Alauddin As-Samarqandi, daripada ulama Hanafi. Dia sebut dekat sini, ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ni kita tak boleh faham secara zahir, iaitu duduk ataupun bertepatan atas arash, bersentuhan secara fizikal dengan arash. Bukan. Kerana apa? Kerana dalil akli
menafikan bahawasanya Tuhan itu bertempat. Ini dia kata dalil akli. Tadi dalil naqli, laisa kamitslihi syai'. Ini dalil akli. Kerana dalil akli juga menyebutkan bahawa Tuhan tak sama dengan makhluk. Sekiranya Tuhan itu sama dengan makhluk, nescaya apa yang berlaku pada makhluk itu berlaku pada Allah. Sekiranya Tuhan itu sama dengan makhluk pada mana-mana sisi daripada makhluk itu, pada mana-mana sudut daripada makhluk itu, kalau Tuhan itu sama dengan sudut tersebut, nescaya apa yang tabiq, apa yang lazim daripada manusia itu, apa yang lazim daripada makhluk itu, nescaya akan berlaku juga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara yang membawa kepada mustahil adalah mustahil, maka mustahillah Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan makhluk. Sebelum ni Imam Al-Ghazali bawa ayat laisa kamitslihi syai', ayat muhkam. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Ayat nafi, ayat nakirah dalam sirah nafi, umum, penafian yang umum. Di sini As-Samarqandi, Alauddin As-Samarqandi kata dalil akli, Tuhan tak sama dengan makhluk. Dua-dua betul. Dalil akli pun kata Tuhan tak sama dengan makhluk, dalil nakli pun kata Tuhan tak sama dengan makhluk. Jadi untuk kita selarikan dalil akli yang qata' ini, dalil akli yang jelas ini, agar tidak bercanggah, supaya alal arsy istawa ini bertepatan, bersamaan dengan laisa kamitslihi syai', bertepatan, berselari dengan dalil akal bahawa Tuhan tak sama dengan makhluk. Taufiqan bainad dalil sam'i wal aqli. Tujuan dia untuk konsisten, untuk mengamalkan dalil ni, dalil akal dan dalil nakal, untuk mengamalkan dalil istawa dengan dalil laisa kamitslihi syai', maka di situ perlu takwil. Bukan main takwil sembrono ketika perlu saja. Lepas ni kita ada contoh daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kama dzakarna fi qawli ta'ala bal yadahu mabsutatan. Kedua yad Allah Ta'ala itu terbuka. Kedua tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mabsut, terbuka. Begitu juga. Okey, Tuhan, tangan Tuhan terbuka dengan laisa kamitslihi syai'. Kita nak selarikan dua ayat ini, maka kita nafikan yad yang sama dengan makhluk, kita nafikan yad yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun takwil, iaitu kita mentakwilkan tangan yang terbuka ini kepada maksud yang layak, maksud yang dekat dengan bahasa Arab, maksud yang diterima dalam bahasa Arab. Apa dia? Kita tengok contoh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Kitab ini adalah antara kitab akhir karangan Ibn Taymiyah selepas Bayan Talbis Jahmiyah, selepas kitab Dar'ut Ta'arud. Ini adalah antara awakhir, kutub-kutub akhir dari segi taratub zamani karangan Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Dalam kitab ini, orang Kristian dia berhujah dengan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah jawab orang Kristian. Jadi orang Kristian kata, wahai orang Islam, wahai Ibn Taymiyah, kamu duk kata kami ni bercanggah, Trinity ni bercanggah, tak masuk akal, tak boleh diterima akal. Kamu pun, golongan kamu pun buat benda sama, kan? Golongan kamu ada yang kata Tuhan ni ada dua mata, lihat dengan dua mata. Tuhan kamu ni ada dua tangan, Tuhan kamu ni ada betis, Tuhan kamu ni ada wajah, Tuhan kamu ni ada lambung, ada sisi, kan? Itu pun tak masuk akal juga. Macam mana Tuhan boleh sama dengan makhluk? Jadi Ibn Taymiyah jawab, Ibn Taymiyah jawab orang Kristian tu. Ibn Taymiyah kata, tidak dikenali wala yu'rafu alimun masyhur min ulama'il muslimin. Tidak dikenali seorang pun ulama. Ini garis panjang-panjang, Ingat ayat ni. Tidak dikenali seorang pun ulama yang masyhur daripada ulama Islam, wala ta'ifatun masyhuratun min tawaifihim. Tidak ada mana-mana puak daripada golongan Islam ni, tak ada seorang pun, kata Ibn Taymiyah. Ingat ni. Lepas ni Google. Ibn Taymiyah kata tak ada seorang pun orang Islam kata, tiada seorang pun orang Islam yang kata macam orang Kristian kata tu. Tak ada pun mereka ni yutliquna al-ibarata allati hakawha 'anil muslimin. Apa yang orang Kristian tu cakap, tak ada pun orang Islam cakap macam tu. Haitsu qalu, orang Kristian ni cakap tentang orang Islam apa? Innahum yaqulun, orang Islam ni kata inna lillahi 'ainaini yubsiru bihima. Tuhan ni ada dua ain. Tuhan ni ada dua ain, dua mata. Dengan dua mata itulah Tuhan melihat. Ibn Taymiyah kata tak ada orang Islam cakap macam ni. Tak ada orang Islam yang ambil mata, tangan, sak, wajah. Tak ada orang Islam yang kumpul-kumpul dan buat satu ayat cakap macam ni. Tapi kita boleh Google sekarang.
kita boleh tengok siapa orang Islam yang buat sekarang. Kita boleh google perkataan ni, inna lillahi ainain yubsiru bihima. Siapa yang cakap ayat ni? Kita boleh google dan kita tengok sendiri siapa yang cakap. Saya tak nak cakap perbahasan di tempat lain lah kan. Tapi untuk tahu, boleh google perkataan ni, inna lillahi ainaini yubsiru bihima. Siapa yang cakap macam ni? Dan Ibn Taymiyah kata tak ada pun orang alim yang cakap macam ni. Tak ada pun orang alim yang kata Tuhan ada dua tangan dan Tuhan buka dua tangan, Tuhan ada kaki, ada muka. Ambil kutip ni, kutip ayat-ayat mutasyabihat ni, letak dalam satu teks, cakap macam tu, lepas yutliquna al-ibarah macam tu. Tak ada. Kata Ibn Taymiyah, tak ada pun orang Islam yang buat kerja macam ni. Ingat baik-baik, ini kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Bercanggah dengan hari ni kita tengok banyak buku yang himpun kan. Ambil mata, ambil perkataan tangan, ambil perkataan kaki, ambil perkataan tu, letak dalam satu teks, letak dalam satu perenggan macam ni kan. Lepas tu kata Tuhan ada dua mata, dengan dua mata itulah Tuhan melihat. Tuhan ada dua tangan, dengan dua tangan itulah Tuhan, dengan dua tangan itulah Tuhan buat itu dan ini. Ibn Taymiyah kata tak ada orang yang buat macam ni, tak ada orang alim yang buat kerja macam ni. Cukup di situ. Walakin haula'i rakkabu min alfazil qur'ani bisu'i tasarrufihim wa fahmihim tarkiban za'mu anil muslimina yutliquna. Kata Ibn Taymiyah, walaysa fil qur'ani ma yadullu zahiruhu ala ma dhakaruh. Tak ada pun dalam Quran ayat-ayat yang menunjukkan pada zahirnya makna yang mereka cakap. Tak ada pun dalam Quran yang menunjukkan seperti mana yang orang Kristian dakwa kepada orang Islam. Tengok ayat dia. Dalam Quran Tuhan kata, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi kata tangan Tuhan ni terikat. Orang Yahudi kata tangan Tuhan itu terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka itulah yang dibelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Orang Yahudi itulah yang dilaknat. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu mabsutatan, terbuka. Yunfiqu kaifa yasha. Allah Ta'ala berikan rezeki ikut suka dia, ikut kehendak dia. Orang Yahudi mengatakan tangan Tuhan itu terbelenggu, bakhil. Orang Yahudi kata Tuhan ni bakhil. Tangan terbelenggu ni maksudnya bakhil. Maka Allah Ta'ala mendustakan mereka. Fakadzabahumullahu fi dhalik. Wa bayyana annahu jawadun la yabkhal. Dan Tuhan nak menjelaskan bahawa dia tidak bakhil, malah dia maha pemurah. Fa akhbara anna yadayhi mabsutatan. Maka Tuhan katalah bahawa dua yad Tuhan ini terbuka. Okey, kita tengok apa maksud dua tangan terbuka ni. Kata Syekhul Islam, fa bastul yadain, terbukanya dua tangan, al muradu bihi, maksud terbuka dua tangan ni apa? Al jawadu wal ata, kemurahan dan pemberian. Itu maksud dua yad, kemurahan dan pemberian. Ini adalah takwil daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah ketika dia berhujah balas dengan Kristian kan? Dan saya tahu dalam teks, dalam buku dia yang lain, dalam teks yang lain dia tak kata macam ni. Tetapi ketika dia berhujah dengan orang yang tak beriman dengan teks Al-Quran, dia menggunakan takwil juga. Kerana takwil ni tujuan dia adalah untuk tafsil, untuk menjelaskan, untuk memberi penjelasan kan. Kalau kita nak debat dengan orang, kita kata kita nak debat dengan Kristian dalam keadaan macam ni, lalu kita kata ya, tangan-tangan terbukalah, tangan terbukalah. Macam mana nak jawab? Tak menjawab lah kan. Pada situasi macam ni Ibn Taymiyah mentakwil. Ini takwil lah ni kan. Dan ulama ahli sunnah macam yang lain daripada mazhab Asy'ariyah Maturidiyah ada yang cakap macam ni, al yadain al muradu bi al jawad wal ata kan. Ada yang kata an ni'mah ni'matain, nikmat dunia, nikmat akhirat kan. Takwil juga. Laisal muradu, kata Syekhul Islam, bukanlah maksud terbuka dua tangan ni ma tawahhamuhu min bastin mujarrad. Terbuka dua tangan ni bukan maksud tangan yang kita faham ni, terbuka dua tangan ni. Tak ada kaitan pun dengan dua tangan ni. Nampak tak? Tuhan sebut terbuka dua tangan ni tak ada kaitan pun dengan anggota badan kan? Bukan seperti yang kamu faham daripada anggota badan. Tangan terbuka ni adalah pemberian dan kemurahan, al-jawad wal ata. Walamma kana al-ata'u bil yad, memandangkan pemberian itu selalunya dengan tangan, dan dengan kita membuka tangan kita bagi kat orang, sara minal ma'rufi fil lughah, maka menjadi cara yang sudah diketahui dalam bahasa Arab, at-ta'biru bi bastil yadi anil ata. Kita nak kata, kita nak sebut tentang pemberian, kita gunakan perkataan bastul yad, membuka tangan.
Membuka tangan ni tak ada kaitan pun dengan perbuatan kita membuka tangan. Maksud buka tangan ni maknanya pemberian. Kita boleh beri, kita boleh bagi hadiah, memberi pemberian kepada orang tanpa kita buka tangan pun. Jadi buka tangan ni bukan dia maksud hakiki. Kita tak boleh kata yadani haqiqatan. Sifat tu memang sifat hakiki, kerana Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti Mu'tazilah yang menafikan sifat. Kita isbatkan sifat pada Allah. Ada sifat yadain, ada sifat yad. Tapi maksud yad tu apa? Maksud dia al-jawad wal ata', seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Penuhi syarat tak? Penuhi. Pertama, takwil ketika perlu, supaya ayat Al-Quran ini saling selari dan tidak bercanggahan. Yad Allah, tangan Allah, selari dengan ayat laisa kamitslihi syai', selari dengan akal Tuhan tak sama dengan makhluk. Takwil pula mestilah bertepatan dengan al-ma'rufi fil lughah, mestilah kena ikut kaedah bahasa Arab. Jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah antara ulama yang mengikuti kaedah takwil yang betul. Dan Imam Al-Ghazali ada karang sebuah kitab yang berjudul Qanunut Ta'wil, peraturan takwil. Bukannya takwil sembrono. Ulama Islam, ulama Ahlussunnah wal Jamaah mentakwil, betul mentakwil, tetapi mengikut kaedah yang kita sebutkan ini. Ada kaedah, ada disiplin, bukan takwil sembrono. Ikut kaedah ihtimal dan rujukan bahasa Arab. Dan ketiga, tujuannya adalah untuk mengamalkan teks agama, bertujuan untuk mengamalkan teks agama dan dalil akli agar saling selari dan konsisten. Kita lihat pula satu lagi yang terakhir daripada Syekhul Islam juga dalam kitab beliau Majmu'atul Fatawa. Dalam mentafsirkan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami iaitu Tuhan lebih dekat dengan dia, dengan manusia ini daripada urat tengkuk dia, urat di leher dia. Adakah Allah Ta'ala itu dekat secara hakiki di urat leher? Kalau kita ikut kaedah hakiki ni, ma'iyah haqiqiyah, bukan. Kata Ibn Taymiyah, dekat ni apa? Huwa qurbu dhawatil malaikah. Yang dekat leher manusia ni bukan Allah. Bukan Allah. Ni Tuhan kata wa nahnu ni. Memanglah Tuhan kata wa nahnu, tapi kita kena selarikan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Dan kita kena tengok penggunaan bahasa Arab, dan kita kena tengok konteks ayat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, maksud dia bukan Allah yang ada dekat leher itu secara hakiki, maksud dia qurbu dhawatil malaikah, malaikat. Jadi ditakdirkan perkataan malaikat. Wa nahnu maksudnya malaikat, zat malaikat itu yang ada di leher, yang dekat, lebih dekat dengan kamu daripada urat leher kamu. Dan wa qurbu ilmillah, dan dekat ilmu Allah. Jadi ma'iyah itu bukan ma'iyah haqiqiyah, ma'iyah ilmiyah. Tuhan bersama kita, iaitu bersama ilmu. Itu takwil, itu satu bentuk takwil. Dan takwilan ini juga digunakan oleh ramai lagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Idh yatalaqal mutalaqiyan, apabila dua orang bertemu, kami lebih dekat dengan dia dari urat leher dia. Fahadha kulluhu khabarun anil malaikah. Ini semua dekat malaikat, cerita tentang malaikat, bukan bahasa Allah. Kalau ikut kaedahnya mestilah Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Penggunaan nahnu itu untuk ta'zim, penggunaan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kami itu Allah lah maksud dia. Tapi dalam ayat ini kita tak boleh kata Tuhan dekat urat leher kita, kerana itu bercanggah dengan akal, bercanggah dengan laisa kamitslihi syai'. Jadi perlu ditakwilkan takwil yang bertepatan dengan bahasa Arab, takwil yang tidak jauh, takwil yang diterima dalam uslub bahasa Arab. Dan sesiapa yang kata bahawasanya, kata Ibn Taymiyah lagi, bahawasanya yang dekat urat leher itu adalah zat Allah Ta'ala, fahadha fi ghayatid dha'f, maka ini sangat-sangatlah lemah. Jadi ini adalah satu contoh takwil yang muttafaq alaih. Sama ada Syekhul Islam Ibn Taymiyah dengan aliran yang lain, mereka mentakwilkan juga ayat ini. Seperti kata Al-Imam Fakhrul Razi dalam Asasut Taqdis, Imam Fakhrul Razi mengatakan setiap firaq tidak terlepas daripada takwil. Setiap firaq Islam mesti ada takwil. Tinggal lagi sama ada takwil dia itu bertepatan dengan kaedah ataupun tidak bertepatan dengan kaedah. Takwilan Ahlussunnah wal Jamaah bertepatan dengan kaedah, manakala takwil batiniyah adalah takwil yang sembrono, takwil yang jauh daripada bahasa Arab, dan takwil yang bertujuan untuk membatalkan agama dan syariat.